menikmati agama Islam, menikmati nikmat-nikmat nyawa, menikmati nikmat-nikmat yang kita tak sedar pun dalam hidup kita seharian. Di mana kalau kita lihat antara nikmat yang kita telah hilang sekarang yang tiada di sisi kita adalah nikmat kekuasaan ataupun nikmat khilafah itu sendirilah. Di mana tajuk pada malam ni amat berkaitanlah dengan kekuasaan itu, iaitu kejatuhan khilafah. Dan pada hari ini kita telah berlalu selama 97 tahun semenjak kejatuhan khilafah Uthmaniyah pada 3 Mac 1924. Dan sepatutnya kita melihat kekuasaan ni ataupun khilafah yang jatuh ni bukanlah benda yang kecil lah. Sebab khilafah ni, kekuasaan ni Allah telah berikan kepada umat Islam sebelum ini. Namun di atas kelalaian kita sendiri, akhirnya kitalah yang terlepas daripada amanah itu. Dan tugas kita lah pada zaman ini untuk kembalikan semula. Kalau kita bukan generasi kita yang dapat kembalikan, insyaAllah generasi junior ataupun generasi harapan yang akan meneruskan legasi dakwah tarbiyah untuk mencapai khilafah yang kita idam-idamkan ni lah. Jadi saya akan kongsikan slide saya. Kejap. Bismillah. Okay, nampak Okay, nampak. Okay. Inilah tajuk kita pada malam ini, 97 tahun kejatuhan khilafah di mana umat Islam Malaysia, dan kaitan dia lah dengan kita. Kerana khilafah ni, Uthmaniyah ni jauh daripada kita. Di Turki. Tapi kita di Malaysia, apa kaitan kita dengan khalifah Turki ini? Kalau kita melihat sejarah Rasulullah SAW, yang ketika beliau sendiri membawa Islam itu, membawa wahyu itu ke dunia, beliau hanya seorang yang datang ke bumi, di bumi Mekah ketika itu. Namun Allah telah menggerakkan hati-hati orang di sekeliling Rasulullah SAW untuk bersama dengan Nabi. Antara yang terawal adalah Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain untuk bersama-sama untuk mengembalikan kekuasaan itu pada tauhid. Di mana tauhid itu adalah Islam itu sendirilah. Kalau kita sudah sebelum Rasulullah sendiri, ada rasul-rasul dan nabi sebelum itu yang telah membawa agama Allah lah, agama tauhid ini di bumi. Akhirnya setelah generasi berlalu, setelah Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, akhirnya wafat. Kemudian turn ataupun turutan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW yang bukan bertugas lah, maksudnya wahyu yang diutuskan adalah untuk menyampaikan Islam itu ke seluruh dunia dan umat akhir zaman. Jadi sebenarnya keberadaan kita di bumi ini adalah pewaris kepada dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi dia bukan khilafah ataupun khalifah itu hanya ada pada Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad meninggal, wafat, jadi dah tiada khalifah, tidak bermakna seperti itu. Jadi sebelum itulah saya nak ni secara cepat sebab malam ni agak banyak juga yang saya akan bincangkan tentang kejatuhan khilafah, khususnya lah pada khilafah Uthmaniyah. Jadi saya akan bentangkan dulu apa itu khilafah secara pendek lah, apa itu khalifah dan khilafah.
Kalau kita lihat perbicaraan tentang Khalifah atau Khilafah Osmaniyah ni dah banyak dekat internet, dekat wacana-wacana dan sebagainya kan. Namun kita kena jelas di sebalik ataupun bila kita hadapi ataupun kita dengar ceramah berkaitan dengan khilafah ataupun kita baca artikel-artikel berkaitan dengan Khilafah Osmaniyah ni, apa yang kita nak sebenarnya, apa yang kita nak faham di sebalik itu. Kita bukan nak tahu data, kita bukan nak tahu fakta sangat-sangat kan? Tapi yang kita nak adalah ruh khilafah itu sendiri, ruh khilafah Islamiah itu sendiri yang sepatutnya dialirkan ke dalam badan kita itu sendiri. Kalaulah kita nak dapatkan fakta, sebenarnya fakta yang lagi banyak kadang orang barat ataupun orang kafir pun lagi banyak tahu tentang khilafah daripada kita. Jadi bukanlah tugas kita untuk kita tahu segala benda, tapi tugas kita adalah kita ambil pengajaran ataupun ibrah daripada apa yang berlaku pada khilafah, kejatuhan khilafah ini. Jadi sebenarnya ayat khalifah itu Allah telah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi kat sini Allah telah berfirman kepada malaikat dan Allah nak menjadikan seorang khalifah di bumi. Tapi malaikat sendiri pelik. Dia bertanyakan kembali kepada Allah, adakah Allah hendak menjadikan bumi ini orang yang khalifah itu adalah orang yang buat bencana dan menumpahkan darah. Tapi Allah berfirman kembali, sungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi kalau kita tengok kat sini, Allah tahu sebenarnya potensi manusia itu, potensi khalifah itu, potensi kita sendiri yang penuh dengan dosa ini, yang penuh dengan kekurangan. Tapi Allah tahu potensi kita itu sendiri. Bahkan Allah bangga di hadapan para malaikat dengan Allah hendak jadikan kita manusia sebagai khalifah. Jadi kalau mengikut tafsir Ibn Katsir, sebenarnya khalifah ni daripada ayat ini, khalifah tu maksud suatu kaum yang akan menggantikan satu kaum lainnya kurun demi kurun dan generasi demi generasi. Jadi khalifah ni adalah, dia bukan seorang saja. Maksudnya dia bukan one man show, tapi dia adalah satu kaum ataupun satu kekuasaan, khalifah itu sendiri. Sebab kalau kita nak kata khalifah ni hanya seorang saja, jadi dia tak ada takkan kita nampak segala keislaman, segala kesempurnaan Islam itu pada seorang-seorang. Jadi dia tak seperti itu, tapi dia adalah satu kekuasaan, satu kaum ataupun satu kelompok. Jadi ini pandangan ulama berkenaan dengan khalifah. Imam Qurtubi kata daripada ayat ni di dalam tafsir Ibn Katsir, saya ambil keharusan mengangkat pemimpin untuk memutuskan perkara di tengah umat manusia, mengakhiri pertikaian mereka, menolong orang-orang teraniaya daripada dizalimi, menegakkan hukum, mencegah dari perbuatan keji. Dan yang selain daripada ini, berbagai hal yang penting lainnya yang tidak mungkin ditegakkan kecuali dengan adanya pemimpin. Jadi kita lihat ada dalam satu kaedah syariah, saya tak ingat, disebut apa yang tidak tertegak dengan Al-Quran maka akan tertegak dengan kuasa. Maksudnya ada benda yang hukum ataupun suatu perkara itu tidak didetailkan ataupun tidak didetailkan dalam Al-Quran, namun dengan kuasa mampu untuk tegakkan hukum itu sendiri. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ni, dalam pandangan ulama berkenaan dengan khalifah ni, sesuatu yang menjadikan suatu kewajipan tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu sendiri merupakan hal wajib pula. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maksudnya sesuatu yang wajib itu, perkara yang ke arahnya itu adalah wajib. Contohnya macam solat. Solat itu wajib. Jadi nak ambil wuduk untuk solat itu juga wajib. Jadi kalau kita tak ambil wuduk, kita tak boleh nak tegakkan solat itu sendiri.
Seperti itu juga khalifah ini. Khalifah itu wajib kan, menegakkan syariat Allah di muka bumi ini wajib. Jadi jalan ke arah itu, usaha dakwah dan tarbiyah untuk menuju ke arah khalifah itu juga adalah usaha yang wajib. Jadi itulah pandangan Imam Qurtubi dan ulama lain mengenai ayat inilah. Jadi kita tengok tujuan manusia diciptakan kan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dalam tafsir Fizilal disebut ibadah yang dekat dalam ayat ni adalah lebih luas daripada semata-mata upacara ibadat. Bahkan ia adalah tugas mengendalikan urusan khilafah di bumi dan juga mengenal pasti segala kekuatan dan tenaga dan memastikan terlaksananya kehendak Allah di bumi. Jadi kita lihat di sini bahawa tujuan daripada ayat ini adalah tujuan untuk Allah, tujuan Allah menciptakan manusia ini untuk beribadah. Jadi kalau kita tengok kat sini, mungkin ada sebahagian orang yang salah faham terhadap konsep ibadah di sini. Mereka memahami bahawa ibadah ni adalah solat sahaja ataupun zakat ataupun ibadah khusus. Kan? Setelah pergi haji umrah, haji dah selesai ibadah, aku boleh masuk syurga. Bukan semata-mata dengan masuk itulah yang para ulama dan disebut di sini dalam tafsir Fizilal Quran oleh Said Qutb. Bukanlah seperti itu ibadah, tapi ibadah itu dah lebih luas, merangkumi segala perkara, termasuklah khilafah di muka bumi ini. Jadi kita tengok peta Islam sejak Khulafa' Ar-Rasyidin, sekitar waktu itu hanya di sekitar Mekah, Madinah dan negara ataupun kawasan sekitarnya. Kemudian kita melihat zaman Umayyah dah makin besar. Kemudian Abbasiyah zaman ini telah menjadikan Baghdad sebagai ibu negara umat Islam, di mana di situ telah melahirkan ramai para alim, dan bukan sahaja ulama atau para alim dalam agama, bahkan dalam ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu akademik. Jadi zaman Abbasiyah ni adalah zaman kecemerlangan keilmuan umat Islam ketika itu. Dan kemudian berkembang ke zaman Osmaniyah. Ini dia dah, kalau tengok Malaysia dah termasuk kan kawasan ni, memang ada kajian yang menyebut bahawa ada hubungan antara kerajaan Osmaniyah di Turki dengan kerajaan Melayu di Malaysia ini. Itu tuan-tuan dan puan-puan bolehlah kaji ataupun buat bacaan di selanjutnya lah. Jadi kita tengok ini adalah secara pendek fasa sejarah umat Islam. Inilah secara jelas. Okay, kalau kita tengok sini berkembang daripada zaman Nabi ke Khulafa' Umawi, Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian jatuh sikit. Zaman Abbasiyah ni jatuh sikit. Maksudnya pada sini kalau jatuh sikit lah. Kalau kat sini adalah zaman waktu Mongol ataupun tentera Tatar menyerang umat Islam di Baghdad. Ketika ini memang ramailah ratus ribu atau puluhan ribu yang syahid di tangan Tatar lah ketika itu, Mongol. Tapi dia ada spike sikit, ada naik sikit ni adalah zaman Saifuddin Qutuz, iaitu tokoh ataupun pemimpin Mesir ketika itu yang memimpin tentera umat Islam, khususnya tentera Mesir, untuk berlawan dengan tentera Tatar ni di Ain Jalut, perang Ain Jalut. Ain Jalut ni di Palestin. Jadi ketika perang itu umat Islam menang lah. Bila dapat kalahkan Tatar ataupun Mongol ni, satu kejayaan yang besar lah, boleh dilihat. Namun Saifuddin Qutuz tu dia hanya bertahan dalam kuasa tu, tak salah saya, dalam 2 bulan ataupun 2 tahun. Tak pasti, kena check balik. Selepas peperangan tu ada konspirasi untuk jatuhkan, untuk bunuh Saifuddin Qutuz tu. Biasalah kalau yang melibatkan kuasa ni, dan bahkan orang dalam orang Islam sendiri pun ada penyakit-penyakit seperti itulah, penyakit
kekuasaan ini. Jadi dia dah jatuh, kemudian zaman Osmaniyah. Jadi Osmaniyah ni kejatuhan yang terakhir lah pada 1924. Itu secara rasmi lah yang kita akan bincang pada malam ni. Okey, kita lihat zaman Osmaniyah ni. Ini saya fokus pada kejatuhan. Maksudnya dia dah mula kejatuhan. Maksudnya kalau penubuhan ataupun macam mana bermulanya zaman Osmaniyah ataupun Khilafah Osmaniyah tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh carilah maklumat selanjutnya. Jadi bila Khilafah Osmaniyah ni dia bermula pada tahun 1229 dan berakhir pada 1924 secara rasmi. Jadi dia banyaklah fasa. Ada fasa penubuhan, ada fasa pengembangan, fasa mendata pun ada, dan zaman kejatuhan. Jadi kita fokus pada zaman kejatuhan ni. Jadi zaman kejatuhan ni saya nak bentangkan tentang tanzimat. Tanzimat ni adalah antara sistem, perubahan sistem, revolusi sistem yang berlakulah pada kerajaan Osmaniyah ketika itu. Jadi kalau tengok poin yang pertama itu adalah seawal 1800, suatu revolusi Perancis, pelajar-pelajar Turki dihantar ke Perancis dan kemudian diserap ke dalam jentera kerajaan Osmaniyah. Jadi kita lihat seawal 1800 lagi, bibit-bibit kejatuhan tu dah ada kat dalam Osmaniyah. Kita lihat pelajar-pelajar Turki ni dihantar ke Perancis untuk belajar tamadun di sana, dan mereka ini yang dihantar ke Perancis ni kemudian balik ke Turki, diserap ke dalam jentera kerajaan Osmaniyah. Jadi kita lihat bagaimana orang-orang yang memegang polisi kat dalam negara itu ataupun yang mencadangkan ataupun yang melaksanakan dalam kerajaan Osmaniyah itu adalah orang-orang yang lahir daripada pembelajaran daripada barat ataupun tamadun barat. Yang kita faham tamadun barat ni dia sangat dengki dengan kekuasaan Islam. Dia ada suatu hasad yang dia nak jatuhkan Osmani, walaupun kita rasa belajar itu belajar biasa, tapi dia ada di sebalik itu. Nanti saya ceritakan secara lanjut macam mana ia berkaitan. Dan kemudian yang balik dari Perancis ni ataupun anak-anak muda lah ketika itu, dia melancarkan tanzimat. Bukan anak muda, maksudnya yang melancarkan tanzimat ni ketika ini adalah kerajaan Osmaniyah itu sendiri. Pada zaman ini dia zaman Abdul Majid, Sultan Abdul Majid I atau dia, saya tak silap, Sultan Abdul Majid. Dia melancarkan tanzimat itu sendiri. Tanzimat ni maksudnya ketika itu dalam jentera Osmaniyah tu dia dah satu rasa ataupun dia dah sebati dengan barat itu sendiri. Dia dah sebati dengan tamadun yang barat lah. Maksudnya dia dah rasa Islam ni macam dah tak ada masa hadapan. Jadi kerajaan dalam ketika itu, termasuklah Sultan ketika itu pun, dia dah terpengaruh dengan perkara itulah. Dah melihat kepada barat, melihat kepada Perancis, ingin mencontohi. Dan sebab memang kalaulah kita sendiri ketika itu, kita melihat, kalaulah kita hidup ketika itu di Osmaniyah ataupun di Turki ketika itu, kita juga akan melihat, kita juga boleh terkagum dengan kekuatan barat ni, dengan kekuatan Perancis ketika itu, dengan kekuatan British, macam mana dia boleh jajah sana, jajah sini. Jadi bila tengok Osmaniyah macam tak ada masa hadapan. Kita ni adalah, kan, waktu tu mungkin kat Osmaniyah ketika itu banyak kejatuhan, kemunduran yang orang-orang di sana lah yang mengetahuinya. Jadi tanzimat ni sendiri adalah dia adalah reformasi sistem berkerajaan. Dia bermula pada tahun 1839 hingga ke 1876. Jadi dia adalah reformasi sistem kerajaan. Dia nak reformasi sistem ke dalam kerajaan ni lah. Jadi dia reformasi, secara mudah dia adalah reformasi ke arah westernisasi ataupun ke arah pemodenan barat. Jadi contohnya banyak undang-undang Perancis
dilaksanakan dan diasingkan daripada undang-undang syariah. Dan kemudian kita lihat ada perubahan fashion pakaian pada masyarakat ketika itu lebih nak follow kepada trend. Mungkin trend pada follow kepada Perancis, kepada British. Pakaian tu sendiri pun dah berubah. Maksudnya jati diri Islam, umat Islam ataupun jati diri Turki Osmaniyah tu sendiri dah hilang. Sedikit demi sedikit daripada masyarakat Turki ketika itu. Dan masalah ekonomi, ini adalah masalah yang besar dekat Turki Osmaniyah ni. Apabila dia masalah ekonomi ni dia banyak dia berlaku dekat Osmaniyah ni sebab Osmaniyah ni dia banyak terlibat dengan perang-perang. Antara ni adalah perang menawan Vienna ataupun ada juga perang dengan Poland dan sebagainya lah. Tapi dengan Vienna di Austria dia kalah ketika itu. Jadi bila nak perang, nak maintain tenaga, nak maintain ketenteraan di sana pun dah satu kos yang besar. Jadi bila kalah nak recovery balik ketenteraan ni, satu memerlukan dana yang sangat besar. Jadi di situ banyaklah kos-kos ataupun beban-beban ekonomi lah pada Turki Osmaniyah ni lah. Tu baru perang, tak termasuk dalam perkara-perkara lain lagi lah. Contohnya pembangunan ke ataupun kerajaan Osmaniyah sendiri dihimpit dengan hutang-hutang dan sebagainya lah. Jadi mereka mengambil penasihat luar. Di mana kalau penasihat luar ni dia ada kaitan dengan Yahudi, dengan Rothschild ataupun dengan Yahudi lah, yang berkaitan dengan yang berkenaan dengan banking ni lah. Jadi dan dia membuat pinjaman bank luar lah. So kalau kerajaan Osmaniyah sendiri buat pinjaman ni secara official, kerajaan Osmaniyah yang Islamiah tu, kerajaan Osmaniyah yang Islamik tu dia ambil, disebut memang dia ambil loan, dia ambil pinjaman konvensional, pinjaman daripada bank luar. Yalah ketika itu tak ada lagi kan macam kita ada zaman sekarang ni, ada perbankan Islam kan. Waktu tu memang ada bank yang ada pinjaman bank yang memang dia mengenakan interest yang sangat tinggi kan, riba yang sangat tinggi, riba lah. Jadi memang bank Turki Osmani, bank Turki pun, bank Turki yang pertama pun dia lahir pada sekitar tu lah 1800 lebih tu. Tapi sebenarnya dia adalah branding je kan, branding daripada sistem bank British ataupun sistem bank barat lah yang ada ketika itu. Jadi dia tak ada beza lah ketika itu. Dan adalah duit fiat ataupun duit kertas yang pertama dikeluarkan pada zaman pada Turki Osmaniyah. Sebab sebelum tu dia menggunakan duit shilling, shilling. Ada yang menggunakan emas, ada yang menggunakan perak dan sebagainya. Tapi bila mula perbankan ataupun banyak masuk ekonomi ataupun dana daripada luar ataupun daripada Yahudi di sendiri, secara khususnya ataupun Barat, jadi dia dah mula menukar situasi ekonomi di Turki ni lah. Jadi antara reformasi westernisasi yang lain adalah sistem pendidikan, sekularisasi. Dalam sistem pendidikan ni pun contoh subjek-subjek ataupun subjek pendidikan yang Islamik diasingkan daripada yang bukan Islamik. Maksudnya dia tak ada kaitan. Yang Islamik belajar Islamik, yang bukan Islamik dia belajar lain. Dia sekular, dia asingkan. Pembelajaran tu dia tak sekali. Contoh macam kita sekarang ni lah. Kita rasa politik ni ada orang sebut najis kan. Politik ni memang teruk kan. Siapa yang masuk politik memang teruk. Jadi akhirnya melahirkan orang-orang yang memikirkan bahawa aku tak payah masuk politik lah. Politik ni tak ada Islam langsung. Memang walaupun orang Islam ada dalam tu, memang dia akan rasuah, dia akan korupsi dan sebagainya. Tapi bila kita fikirkan sebenarnya, bila kita pandang sebenarnya kita tak boleh sekularkan benda tu sebab politik tu juga adalah Islam di sisi kita. Dia juga adalah kepentingan dalam syariat Islam. Di mana kalau kita meninggalkan dia, sebenarnya kita meninggalkan
kita meninggalkan aspek kekuasaan ataupun aspek politik dalam Islam itu sendiri. Jadi kita telah meninggalkan hakimiah. Kita boleh anggapkan kita telah meninggalkan, kita menolak kekuasaan Islam tu. Padahal Islam mestilah bangkit dari semua aspek. Kita tak boleh kata kita nak ibadah khusus semata-mata. Kita tak boleh kita nak kata kita nak pendidikan kita je Islamik, politik biar, ekonomi kita Islamik, politik biar, tak boleh. Jadi itulah pemahaman yang ketika itu dia nak asingkan sekularisasi, kan. Pendidikan Islamik dengan yang tak Islamik dan sebagainya lah. Dia asingkan peranan Islam tu pada yang khusus saja. Dan seterusnya dia juga Osmaniyah juga ketika itu dalam fasa Tanzimat ni dia menghapuskan sistem milad. Sistem milad ni adalah satu polisi yang berkaitan dengan yang mengutamakan keagamaan seseorang. Contohnya sistem milad ni dia mengutamakan keislaman ataupun mengutamakan polisi milad ni mengutamakan orang yang beragama Islam. Adalah dia punya peruntukan-peruntukan itu khusus kepada umat Islam. Macam kita lah kat Malaysia, kan. Kita masyarakat Melayu, kita ada sistem yang ataupun polisi-polisi yang khusus untuk kita. Untuk membela, bukan membela lah, untuk memberi kelebihan dari sudut, tak kisah dari sudut ekonomi ke, dari sudut hartanah ke, kan. Ada polisi yang membantu di situ. Jadi bila sebelum Tanzimat ni sistem tu ada. Jadi bila sistem ni dah tak ada, dia menyamaratakan semua perkara sama. Jadi orang bukan Islam ke, orang Islam ke sama. Diorang ni nak buat masjid berapa banyak, diorang ni nak buat kuil berapa banyak, diorang nak buat apa-apa, semua kena sama. Jadi dia mungkin ada orang pandang tak salah, tapi kalau kita lihat, kalau kat Malaysia, kan, contoh kalau kat Malaysia, kalau kita biarkan jadi macam tu, jadi kita punya jati diri keislaman tu, kita punya dahlah kita banyak tanah-tanah kita kurang. Jadi bila syiar ni lagi kurang kat bumi Melayu ni, tanah Melayu ni, dan contohnya masjid dikurangkan dan sebagainya, macam mana kita nak ke arah khilafah tu, nak ke arah daulah Islamiah. Dan seandainya benda-benda yang syiar ni kita abaikan, ataupun kita buat tak tahu je, jadi dia akan melahirkan kefahaman yang semua ni sama, equality, semua ni sama. Ada kat bawah tu, nanti saya akan ceritakan. Jadi poin seterusnya adalah pendorong perubahan reformasi ni. Kenapa mereka ni pada zaman Khalifah Utsmaniyah di peringkat akhir ni, kejatuhan ni, kenapa orang nak reformasi ni, orang nak buat Tanzimat ni, orang semangat nak reformasi, nak menyokong Tanzimat ni. Antaranya adalah masalah kewangan lah. Dia tengok banyak hutang dan sebagainya, dia kena buat sesuatu. Juga moral ketenteraan, maksudnya waktu itu ketenteraan Osmaniyah ni sedang berada dalam moral yang rendah lah. Kalah sana, kalah sini dan sebagainya lah. Dan banyak juga korupsi yang berlaku kat dalam Osmaniyah, kat dalam kerajaan. Jadi kita sendiri, kita tak boleh nak mensucikan. Kita bukanlah kata Osmaniyah ni yang paling terbaik, inilah yang kita nak. Kita nak Islam berkuasa, tapi di sebalik itu kita kena ambil pengajaran. Kita kena tegur siapa yang buat dosa, siapa yang buat korupsi dan sebagainya. Benda tu, kita adalah kerajaan yang manusia. Dan kalau kita tengok Syed Qutb, dia ada tulis dalam buku dia Hazaddin, ataupun Inilah Islam, dalam terjemahan Melayu dia, disebut manhaj Islam ni adalah manhaj lil bashar, iaitu manhaj ataupun sistem Islam ni adalah sistem hidup untuk manusia. Dia bukan sistem untuk malaikat. Kan? Kalaulah malaikat, jadi tak perlulah untuk sistem, sebab sistem ni adalah untuk Islam ni adalah untuk membaiki. Jadi sebab tu Islam ni diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang di mana beliau juga, baginda juga ada nafsu, baginda juga seperti manusia yang lain,
Jadi bila Nabi Muhammad SAW sendiri yang berdakwah kepada sahabat, berdakwah kepada masyarakat ketika itu, orang tak boleh nak nafi lah. Orang kata, oh kau boleh lah, kau malaikat. Tak boleh, dia juga manusia. Kan? Nabi Muhammad SAW sendiri yang sendiri manusia. Yang hidup, yang tidur, yang makan, kahwin, yang berlapar juga dengan sahabat-sahabat. Jadi di situ adalah kemanusiaan itu. Kita kena fahami bahawa Uthmaniyah ataupun khilafah ini sendiri adalah khilafah manusia. Jadi dia tak sunyi daripada kesalahan. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati dan berhati-hati daripada benda ini diambil kesempatan. Sebab kalau kita lihat dalam tulisan-tulisan barat dia banyak ambil part-part macam ni lah. Dia nampak Uthmaniyah ni korupsi, dia pointkan besar, point out. Dia ni Uthmaniyah ni korupsi, Uthmaniyah ni macam ni. Contoh kalau dekat istana Uthmaniyah tu, istana Uthmaniyah ni dia ada kawasan, contoh istana Topkapi. Sebutan dia Topkapi, tapi dalam ejaan dia Topkapi, belakang sekali I itulah. Topkapi tu adalah istana Uthmaniyah zaman Muhammad Al-Fatih dibuat. Dan tak silap saya sehingga sebelum yang istana Dolmah Bache, dunia ejaan tu macam tu. Dolmah Bache ni adalah istana yang paling latest lah, istana yang terkini Uthmaniyah. Jadi istana Dolmah Bache ni memang istana yang sangat mewah. Jadi saya nak cerita yang istana Topkapi ni ataupun Topkapi ni, kalau kita tengok kat dalam tu, dia ada kawasan untuk perempuan, hurem, dipanggil hurem lah. And kawasan hurem ni untuk kawasan wanita lah. Tapi kalau dalam kita lihat dalam penulisan barat, dia akan gambarkan, oh kawasan ni adalah kawasan untuk gundik-gundik, sultan dan sebagainya lah. And memang barat dia akan ambil kesempatan untuk point out benda-benda keburukan ni. Jadi kita kena lihat, dia adalah, khilafah ni adalah sistem ataupun khalifah kekuasaan yang manusia yang menguruskan ni. Jadi kita kena adil dalam menilai. Jadi kita tak boleh nak cakap bila seseorang ni khalifah ni semua dia baik, dia akan sentiasa baik. Tak, dia mesti ada keburukan dia. Tapi kita kena support. Kita kena point out kebaikan tu supaya dia boleh jadi pengajaran kepada kita lah. Dan kita boleh contohi. Dan ketika itu, slogan revolusi Perancis ni yang dicontohi oleh golongan-golongan tanzimat ni ataupun masyarakat ketika itu, dia ada 3 lah, kan? Hurriyah, Musawah dan Ikhwa. Dia adalah kebebasan, kesamarataan dan ikhwa, persaudaraan. Jadi kalau lihat kalau kita lihat negara barat ni macam tu, memang macam tu. Dia nak kebebasan. Kalau kebebasan ni kalau dalam English liberty lah. Liberty ataupun liberal. Dia nak bebas daripada kongkongan. Ada orang kata bebas dari kongkongan Al-Quran, bebas daripada apa-apalah yang menyusahkan dia orang lah. Termasuklah Islam ni juga. Nak bebas daripada kongkongan-kongkongan ni lah. Dan seterusnya adalah musawah, kesemarataan. Dia rasa semua kena sama. Umat Islam ke, orang bukan Islam ke, semua kena sama. Jadi kat situ, sebenarnya dalam Islam ni sendiri, dia bukan semua sama. Tapi Allah bagi keadilan itu. Semua itu adil. Contohnya macam faraid. Pembahagian harta pusaka. Kenapa ada sebahagian lelaki dapat banyak daripada perempuan? Kenapa? Mungkin kalau orang dalam tulisan barat, tuan-tuan dan perempuan boleh rujuk. Mungkin diorang ni kat situ dia kata Islam ni tak adil. Sebab apa? Sebab dalam hukum faraid, dalam hukum pembahagian harta pusaka, dia melebihkan lelaki. Perempuan ni dapat sikit. Jadi sepatutnya dia kena sama. Lelaki dan perempuan sama. Jadi kalau kita tak melihat kembali kepada wahyu tu, kita tak baca Al-Quran, kita tak baca tafsir, kita tak memahami
manhaj Islam itu sendiri, kita tak memahami Al-Quran itu sendiri, hadis dan sebagainya, perbincangan ulama. Jadi kita tak tahu apakah hikmah di sebalik faraid ataupun pembahagian harta pusaka ataupun hukum-hukum yang lain. Jadi mungkin ada wahyu ni Allah bukan letakkan saja dia ada hikmah dia. Dan contoh yang kita boleh fikir, kenapa lelaki boleh dapat lebih dalam pembahagian harta pusaka, sebab dia yang kena bagi nafkah kepada keluarga dia. Bukan keluarga dia saja, kadang dia kena bantu mak ayah dia dan sebagainya. Itu mungkin yang aspek-aspek yang kita boleh fikir. Tapi ada benda yang kita tak boleh fikir pun. Tapi tugas kita adalah untuk taat kepada wahyu. Jadi contoh lain akibat daripada slogan Revolusi Perancis ni, Hurriyah, Musawah dengan Ikhwa ni, dan ketika itu jizyah dimasukkan, dan jizyah untuk non-Muslim dimasukkan. Padahal sebelum tu jizyah ni kita ambil daripada sistem khilafah yang sebelum-sebelum tu. Dan khilafah Ar-Rasyidin pun ada jizyah untuk non-Muslim dan sebagainya lah. Dan juga ada konsep negara bangsa. Maksudnya negara bangsa ni dia rasa nasionalisme lah. Nasionalism. Maksudnya Islam ni dia letak ke tepi. Kita ni adalah satu negara bangsa. Kita adalah Turki. Kita adalah Turki. Tapi Islamiah tu letak tepi. Itu adalah satu benda yang sangat tricky lah. Okay, kita tengok. Kemudian ada gerakan Ittihad wa Taraqi. Dia ditubuhkan pada tahun 1865. Dia membawa aspirasi barat. Tanzimat sebenarnya Tanzimat ni adalah sistem ataupun polisi yang turun daripada kerajaan Osmaniyah ketika itu. Maksudnya dia official lah. Adapun yang Ittihad wa Taraqi ni dia adalah gerakan yang datang daripada masyarakat ataupun daripada rakyat. Jadi gerakan ni dia datang bawa aspirasi berat lah. Ni dia juga lahir daripada orang-orang yang belajar daripada Perancis, belajar daripada Barat dan sebagainya lah. Dia rasa Islam ni tak ada masa hadapan. Yang dilihat ketika itu, yang ada masa hadapan yang maju ni adalah Barat, adalah Perancis, adalah British. So kita perlu ikut diorang. Macam mana cara diorang bawa negara itu sendiri. So dalam wacana mereka ni dirumuskan masalah Osmaniyah adalah pada ekonomi dan politik. Dilihat ekonomi ni teruk, politik lagilah kan. Bahkan memang ada isu-isu politik yang besar lah kat dalam Osmaniyah itu sendiri, isu-isu dalaman. Dan seterusnya dia menyebarkan doktrin liberalism dan propaganda memburukkan Sultan Abdul Hamid II. Dan yang kita kenal bahawa Sultan Abdul Hamid II ni adalah orang yang sangat berpengaruh dan sangat kuat prinsip dia mempertahankan Islam lah, mempertahankan umat Islam dan tanah umat Islam. Dan selepas ni saya ada sekilas tentang Sultan Abdul Hamid. Jadi dia sebarkan doktrin liberalism ni, maksudnya kita kena bebas daripada kongkongan yang diorang sebut kongkongan tu adalah kongkongan Osmaniyah lah atau kongkongan Islam itu sendiri. Dan diorang propaganda burukkan Sultan Abdul Hamid ni. Kalau tengok dalam satira ataupun lukisan diorang ni, diorang bayangkan Sultan Abdul Hamid ni berdarah. Maksudnya ataupun merah lah. Maksudnya Sultan Abdul Hamid ni dia sangat diorang sangat benci Sultan Abdul Hamid ni. Benda tu memang diorang buat betul-betul lah kat dalam media dan sebagainya. Kemudian ada gerakan Young Turks, pemuda Turki, ditubuhkan sebagai proksi kepada Ittihad wa Taraqi. Dan orang ni berkempen melalui media. Media ni memang satu mainan yang kuat. Kalau siapa yang pegang media memang dia boleh mengubah persepsi manusia, mengubah persepsi masyarakat. Contohnya ketika saya berada di Mesir, saya berada pada zaman Dr. Morsi ketika dia naik. So ketika itu memang media ni, walaupun Dr. Morsi ni adalah seorang presiden, orang paling tinggi, orang presiden kepada Mesir, tapi tengoklah, saya tengok dalam surat khabar dia lukis suka hati dia je, dia kutuk suka hati dia je, Dr. Morsi ni. Sehingga ada satu lukisan tu dia letak muka Morsi, lepas tu dia buat misai tu macam misai Nazi. Apa yang pemimpin Nazi tu? Hitler kan, yang misai dia empat segi kan. Dia kisah tu misai, lepas
Lepas tu belakang dia background Firaun macam mana, memang sangat teruk lah. Dekat front page surat khabar menggambarkan presiden ketika itu. Cuba bayangkan, media ni memang suka hati dia ni. Jadi siapa yang jadi kita tak heran lah selepas tu memang Dr. Morsi ni boleh jatuh. Antara sebab dia, sebab peranan media ni lah. Dia menggambarkan keburukan Dr. Morsi dan Ikhwan Muslimin. Jadi kita tengok Sultan Abdul Hamid II dan kejatuhan khilafah. Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II ni dia banyak kisah. Antara kisah-kisah yang sangat menarik lah ketika dia didatangi oleh, ni tak ada dalam slide lah, dia didatangi oleh Theodor Herzl. Theodor Herzl ni adalah antara pengasas Yahudi, pengasas Zionis. So dia datang satu hari kan. Dia banyak kali datang. Dia memang sama ada dia datang ataupun tak, tapi dia memang banyak kali usaha dia untuk memujuk Sultan Abdul Hamid ni ketika itu, Sultan Abdul Hamid II ni untuk dapatkan satu tanah kan, untuk negara dia orang, untuk Yahudi itu sendiri. Tapi Sultan Abdul Hamid dia kata dia takkan bagi kan. Dia takkan jual tanah ni. Walaupun satu tanah kan, walaupun sikit pun dia takkan jual. Kerana tanah ni adalah daripada umat Islam itu sendiri. Dia tak boleh lepaskan kepada Yahudi ni lah. Jadi daripada kita tengok kat situ, kepribadian Sultan Abdul Hamid II ni yang dia mempertahankan Islam, mempertahankan umat Islam, mempertahankan tanah umat Islam. Jadi kita boleh gambarkan ketika itu yang di mana masyarakat ketika itu, yang background dia ada yang datang daripada Al-Ittihad wa Taraqi, yang terkesan dengan Tanzimat dan sebagainya, sangat berlawanan dengan karakteristik ataupun dengan kepribadian Sultan Abdul Hamid ni. Sultan Abdul Hamid ni nak mempertahankan satu yang lawan ini, yang lawan ini, yang di sebalik ni dia nak bebaskan Islam daripada pemerintahan dan sebagainya, sekular, jadi lain. Jadi kita boleh tengok perlawanan ataupun pertemuan Sultan Abdul Hamid II dengan negara dia sendiri, dengan masyarakat tu sangat kuat. Dan dengan masyarakat sangat kuat, apatah lagi dengan musuh Islam, dengan Yahudi dan sebagainya. Jadi Sultan Abdul Hamid ni banyak usaha untuk dijatuhkan. Jadi usaha hari-hari yang terakhir itu adalah hari ketika dia dijatuhkan lah, iaitu pada 27 April 1909. Sekejap saya nak just. Ada seramai 4 orang wakil Osmaniyah, termasuk Emmanuel Carasso, seorang Yahudi. Dalam 4 orang wakil Osmaniyah ni, dia sebut wakil. Maksudnya siapa yang lantik wakil tu? Padahal Sultan sendiri tak tahu kisah di sebalik tu. Maksud ada konspirasi. Yang dia sebut ni adalah wakil Osmaniyah, rakyat mengatakan, dia sebut di situ, umat telah memecat kamu, meskipun begitu keselamatan kamu terjamin. Jadi kita tengok sini konspirasi yang sangat besar lah untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid II ni. Dan 4 orang wakil Osmaniyah tu, ada seorang tu Emmanuel Carasso, seorang Yahudi. So boleh pelik lah kan? Orang yang nak jatuhkan Islam ni, orang Yahudi, tiba-tiba ada dalam wakil Osmaniyah. Dan disebut Emmanuel Carasso ni juga adalah orang yang menemani Theodor Herzl semasa berjumpa dengan Sultan Abdul Hamid II sebelum itu, meminta untuk diberikan tanah kepada Yahudi. Jadi memang tak pelik lah, benda ni adalah satu konspirasi yang sangat besar. Dan Sultan Abdul Hamid II ketika itu dia di rumah dia di Besiktas, dekat-dekat dengan Besiktas. Saya pernah pergi Turki sebelum ni, dan saya pergi ke istana Sultan Abdul Hamid II tu. Dan maksudnya
peristiwa 27 April 1909 ni berlaku kat situ. Tapi sayang ni waktu saya pergi tu dia tutup. Polis jaga kat situ. Tapi memang saya baca, saya buat bacaan memang sepanjang masa tutup lah kat situ. Tak tahu kenapa. Jadi dia berlaku ketika itulah pada malam. Ini tengah malam waktu malam 27 April itu malam. Jadi umat telah mengucap kamu. Jadi baginda malam itu juga baginda dan keluarga Sultan Abdul Hamid II dan keluarga ni dibuang ke Salonika. Ejaan dia macam tu lah kot. Saloniki tapi orang sebut Salonika lah kan, di Greece. Malam hari tu dia dengan keluarga dia kena pergi terus transfer pergi ke Greece sehelai sepinggang. Dan sehelai sepinggang ni maksud bawa apa yang ada lah. Apa yang sempat je bawa. Kena pergi sana terus, kuarantin di sana. Cuba bayang di Sultan Osmaniyah ni, Sultan orang paling tinggi, apa-apa kita kena taat, apa-apa kita kena minta izin, tiba-tiba datang 4 orang satu malam minta untuk dijatuhkan dia terus. Kan? Umat telah memecat kamu. Kita boleh percaya depan mata ni. Yahudi datang kat depan mata kita, umat telah memecat kamu. Memang satu konspirasi yang sangat jijik lah kita sebut. Dan didatangi juga dengan wakil lagi 3 orang tu adalah orang Osmaniyah lah. Antara ni adalah Lieutenant General Ketenteraan, General Tentera Osmaniyah. Jadi Sultan Abdul Hamid II dia ada buat diary dan kalau Sultan Abdul Hamid II ni tuan-tuan dan puan-puan boleh cari diary dia. Dia dalam bahasa Turki tapi dia dah terjemah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu atau Indon saya dengar macam ada tapi saya tak jumpa lagi. Jadi itu memang diary Sultan Abdul Hamid yang asli. Diary Sultan Abdul Hamid II yang asli. Dalam tu banyak disebut sewaktu dia kuarantin dia luahkan kat situ apa benda kan. Termasuk yang kisah pada malam tu disebut juga kat dalam tu. Disebut tak silap saya As'ad Pasha kot yang salah seorang wakil tu dia sebut dalam diary disebut tidak malukah orang yang memecat itu kepada yang dipecat. Maksudnya yang memecat itu orang bawahan dia sendiri, Lieutenant General yang taat, yang sepatutnya bekerja untuk Sultan Osmaniyah. Tapi dia tak malu pun. Dia tak malu pun pada Sultan dia sendiri. Jadi kita lihat kat situ dalam sistem ataupun hubungan dalaman pun Osmaniyah ni sangat-sangat besar isu dia. Maksudnya sangat-sangat terkesan ataupun sangat-sangat berhubung kait dengan Yahudi ketika itulah. Dia tak boleh lari lah. Maksudnya dalam kepimpinan Osmaniyah tu ada orang dalam. Ada orang dalam yang dinasihati juga oleh Yahudi. Dan Sultan Abdul Hamid II dikuarantin di Greece, di sana Salonika. Kemudian setelah kembali ke Turki, dikuarantin di Istana Beylikdüzü dan meninggal di situ. Ini juga saya sempat pergi di istana tu. Tuan-tuan boleh pergilah. Siapa yang berhajat untuk pergi Turki, sangat-sangat digalakkan untuk selain kita pergi ke Kapadokia, kita pergi tempat-tempat yang menarik, yang cantik dan sebagainya, tempat-tempat peranginan, pelancongan, kita juga digalakkanlah untuk pergi ke tempat-tempat sejarah ni, sejak kejatuhan Sultan yang berprinsip ni. Di Istana Beylikdüzü saya pergi tu, ketika itu kalau tengok Istana Beylikdüzü ni dia punya saya masuk ke dalam tu, saya pergi sendiri ke bilik Sultan Abdul Hamid II ni yang dia sendiri dikuarantin kat dalam tu, dia syahid dan dia meninggal kat dalam bilik tu. Kan saya nampak kita tak boleh masuk dalam lah, maksudnya kita tengok dekat pintu je. Tengok kat pintu nampak meja dia tulis diary tu kat situ. Lepas tu kita tengok, saya tengok ke atas kat dalam Istana Beylikdüzü ni, saya tak tahu sebut dia sebenarnya macam mana, Beylikdüzü ke Beylikdüzü, saya sebut je lah. Kat dalam istana ni, kalau kita tengok atas, dia ada hot tulisan taujihat ataupun kata-kata semangat. And kalau kat dalam setiap ruangan siling ataupun
bumbung, siling atas tu ada kata-kata semangat. Saya pun tak pernah tengok lagi kat mana-mana. Tak tahulah ada kat mana-mana istana ke, kat mana bangunan ke, yang kat dalam atas itu dia ada kata-kata semangat, taujihat. Kerana dia tak ayat Quran. So dia mengingatkan kembali sultan-sultan ketika itu kepada agenda Islam, kepada Islam yang sebenar, ingat kepada Al-Quran dan sebagainya. Jadi itulah uniknya Sultan Osmaniah sampai tahap macam tu dia boleh memberi kesan kepada rakyat dia ataupun kepada dalam bangunan pun dia boleh buat struktur yang Islamik seperti itu. Itulah Sultan Abdul Hamid II, dia dikarantin kat dalam istana Bela Bayi itu dan dia meninggal di situ. Jadi sebenarnya Sultan Abdul Hamid II ni dia meninggal pada tahun 1909. Jadi kenapa 1924 baru khilafah jatuh? Jadi kita lihat setelah itu khalifah yang dilantik adalah khalifah yang dianggap sebagai boneka lah kepada Yahudi dan kepada Barat ni. Sebab yang Sultan Abdul Hamid II ni dah dijatuhkan dengan betul-betul dengan bersungguh-sungguh daripada Yahudi dan Barat ni. Kemudian diorang ni target sultan-sultan yang diorang ni memang nak bunuh sultan-sultan yang prinsip ni. Nak biar, nak kuarantin, memang tu je. Yang lain yang tak ada kekuatan, tak ada prinsip Islam ni, dia pakai je. Dia jadi boneka lah. Jadi 1909 tu sebenarnya hakikatnya kekuatan umat Islam tu yang sebenarnya tinggal pada Sultan Abdul Hamid tu dah hilang. Sultan Abdul Hamid II. Jadi yang tinggal selepas itu 1909 hinggalah 3 Mac 1924 hanyalah khalifah yang disusun ataupun dilantik oleh siapa? Oleh Yahudi ataupun oleh Barat ataupun oleh konspirasi lah ketika itu. Maksudnya dia tak ada kuasa pun. Dia tak boleh nak buat apa pun. Maksudnya kekuasaan Islam tu jatuh tu memang dah jatuh dah. Tak boleh buat apa dah. Jadilah 3 Mac 1924 itu sebagai tarikh yang bersejarah lah buat umat Islam. Jadi bagi saya 27 April 1909 juga adalah tarikh yang sangat bersejarah lah. Kerana ketika itu, itulah harapan terakhir kita. Dan sultan terakhir yang sangat kita harapkan akhirnya jatuh pada 27 April. 27 April tak dekat lah, bulan depan. Ini adalah gambaran lah ketika kejatuhan. Belah kiri itu surat khabar The Times. Dia tunjuk abolition of the caliphate. Sultan Abdul Majid ni adalah sultan yang terakhir lah dalam Osmaniyah ketika 1924 tu. Okay, kita lihat implikasi kepada umat Islam. Dia banyak sebenarnya. Saya biar kosong saja sebab tuan-tuan dan puan-puan boleh isi sendiri apa dia implikasi kepada umat Islam. Tapi bagi saya ni antara yang terbesar lah. Apakah implikasi kejatuhan umat Islam, implikasi kejatuhan khilafah ni kepada umat Islam? Umat terus dijajah tanpa pembelaan. Jadi bila kita dah tak ada khalifah ni, kita dah lah tak ada khalifah. Contoh kita tak ada bapa yang menaungi. Bahkan kita tak ada abang yang boleh tolong. Kita tak ada negara umat Islam yang lain yang boleh tolong juga. Jadi umat Islam terus dijajah lah. Dekat sana, dekat Afghanistan, dekat Palestin terus dijajah. Dekat Kosovo dan sebagainya. Tanpa pembelaan. Kalau kita lihat ketika khalifah berkuasa, bila ada satu malapetaka ataupun satu kes yang berlaku pada umat Islam, khalifah sendiri akan turun ataupun dia akan hantar tentera dia pergi ke tempat itu untuk membela nasib umat Islam ketika itu. Jadi bila kita dah tiada khalifah ni, sebenarnya kita dah tak ada pembelaan. Umat Islam yang miskin semakin miskin. Umat Islam yang semakin susah lagi susah. Umat Islam yang dibunuh makin tiada pembelaan. Jadi yang seterusnya adalah poin yang pertama tu umat terus dijajah tanpa pembelaan. Ini juga yang dilihat oleh
Asy-Syaikh Muhammad Al-Banna ketika dia sebelum dia nak menubuhkan Ikhwan Muslimin tu di Mesir, dia sendiri melihat di Universiti Al-Azhar itu, dia melihat pelajar dia tu, dia pergi Universiti Al-Azhar tu, Syekh Al-Banna, Imam Al-Banna, dia melihat kenapa tak ada sesuatu. Sebab dia tengok pelajar-pelajar di Al-Azhar yang belajar di situ nampak macam tenang, tak ada apa-apa berlaku. Padahal khalifah baru saja jatuh. Dan kalau zaman Al-Banna tubuhkan Ikhwan Muslimin ini tahun 1928. Khilafah jatuh 1924. Jadi 4 tahun je. Dalam masa 4 tahun tu, cuba yang ni khalifah baru jatuh ni, tapi orang masih belajar tenang, tak ada apa-apa berlaku. Tak ada apa-apa tak ada apa-apa semangat untuk kembalikan balik khalifah dan sebagainya. Jadi Imam Al-Banna sendiri merasakan ketika itu tak boleh buat apa dah. Dan dia sendiri menulis kat dalam ada disebut kat dalam tulisan dia sebut, saya sendiri berfikir saya mahu berhenti mengajar dan saya mahu mengasaskan sesuatu. Maksudnya dia nampak orang yang dia nampak Islam ni takkan semata-mata bangun atau bangkit dengan sekadar kita mengajar. Dan contoh macam sekarang ni lah, contoh saya mengajar atau bagi pilihan online. Adakah Islam boleh terbangkit dengan cara ini sahaja? Tak. Kita mesti mengasahkan sesuatu ataupun membuat sesuatu. Maksudnya selain ni kita mesti ada kerja lain. Dan kerja yang untuk kembalikan balik khilafah ni, apa fasa-fasa dia, apa usaha kita bergandingan tangan dengan umat Islam yang lain untuk kembalikan balik khalifah. Antara usaha ni adalah kuliah, mengajar, tapi tak terhad kepada situlah. Dan seterusnya adalah normalisasi yang berlaku kepada negara umat Islam, membuatkan umat Islam sendiri selesa dengan keadaan semasa. Ini sangat bahayalah. Sebab kita tengok bila implikasi kejatuhan khalifah ni, implikasi dia adalah contoh kita kat Malaysia. Apa normalisasi yang berlaku kat negara umat Islam? Kita boleh sebut Malaysia ni adalah negara umat Islam. Jadi kita boleh gambarkan umat Islam sendiri dah selesa dengan keadaan semasa. Kita rasa cukuplah kita cari duit untuk hidup, bagi keluarga makan, bagi nafkah, cukuplah. Hujung minggu happy, hujung minggu pergi jalan sana sini, lepas tu balik, kerja balik Isnin, masuk kerja balik sampai Jumaat, lepas tu Sabtu Ahad bergembira balik, cari hiburan dan sebagainya. Adakah setakat itu? Jadi itulah normalisasi yang bahaya yang berlaku pada umat Islam ketika ini. Kita dah mula rasa selesa dengan keadaan semasa dan kita rasa cukuplah. Dan aku dapat gaji macam ni, dapat bonus, dapat tak dapat kerja pun, dan dapat rezeki yang apa-apa pun, kita rasa cukup. Ini yang sangat bahayalah. Terutama kalau dalam budaya student ni, saya sebut sebab ni live untuk ISMA Jepun kan. Dan dalam keadaan dalam hidup sebagai student ni, kita mula merasakan cukuplah kita belajar sendiri-sendiri. Kita hidup sendiri kan. Dah ada duit untuk makan, belajar cemerlang kan, skor cukuplah. Aku skor kat exam cukup kan. Aku boleh berjaya kan. Tapi kita tak fikir nasib umat Islam tu sendiri kan. Kita ni dapat Islam sendiri daripada orang lain, daripada kesusahan Tok Janggut, daripada kesusahan Mak Saleh kan, Datuk Pahaman dan sebagainya yang ada kat tanah Melayu ni. Tapi akhirnya bila zaman kita rasa cukuplah aku hidup untuk jaga periuk nasi kan. Dan cukuplah untuk belajar sendiri-sendiri kan. Adakah itu yang dituntut kepada kita? Adakah itu ibadah yang Allah nak dalam Al-Quran? Kan? Adakah itu yang Rasulullah buat? Kan? Kalaulah Rasulullah ataupun sahabat-sahabat rasa cukup dengan hidup dia selesa, dia ada bisnes, dia ada kebun, dia tanam kurma, sampai satu masa dia boleh tuai balik kan, dapat jualan, hidup balik, duduk dengan family. And tak payah pun dia join Rasulullah, dia join perang dengan Nabi. Tak perlu pun dia pergi dakwah kat kaum dia. And tak perlu pun kalau sahabat rasa macam tu. Tapi sahabat tak buat macam tu. Sahabat pergi berdakwah, sahabat join perang dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat bersusah dengan Nabi. Kan? Ada satu ketika
dalam perang Khandak ke. Sahabat dia jumpa Rasulullah, dia kata aku sangat lapar, dia tunjuk kat perut dia kan, ikat batu kan. Ikat ada beberapa batu. Rasulullah pun sebut, Rasulullah tunjuk perut dia lagi banyak batu daripada sahabat tu. Dia cakap pemimpin Islam ni sebenarnya dia kena lebih bersusah payah kan, daripada rakyat dia sendiri. Itu adalah yang kita idam-idamkan kan. Tapi itulah kuduah yang Nabi Muhammad SAW buat kepada umat dia. Jadi implikasi dia kan, apa pengajaran yang kita boleh ambil, yang kita rasa selesa pada zaman ini, itu adalah normalisasi yang berlaku. Kita rasa kita boleh baca Quran bila-bila masa, akhirnya kita terus tak baca Quran kan. Kita rasa boleh je baca Quran bila-bila masa kan. Padahal kalau kita tengok orang lain nak baca Quran pun tak ada peluang kan. Contoh umat Islam di Xinjiang, di Uyghur kan, nak pegang mushaf Quran pun jangan, tak boleh. Kalau pegang kena tangkap dan sebagainya. Kita tak rasa azab macam tu, kita tak rasa ujian macam tu. Jadi bila kita dah ada dalam Malaysia ni, kita rasa itu normalisasi lah. Saya pun sendiri merasakan ketika belajar dulu, rasa tenang, cukup lah hidup ni kan. Dapat scholarship ke, tak dapat scholarship ke, tapi ada duit yang tampung untuk hidup, cukup lah. Lepas tu buat bisnes sikit-sikit, kumpul duit, cukup lah. Buat apa aku nak fikir tentang umat Islam? Buat apa nak fikir tentang kuasa Islam, politik dan sebagainya? Sangat jauh. Itu adalah yang sangat bahaya lah. Jadi itu antara implikasi yang bahayalah kepada umat Islam. Bukan sahaja umat Islam secara umum, tapi juga pada individu-individu Islam yang terdapat kat dalam negara umat Islam itu. Ni adalah dikemas, ni adalah infografik lah tentang kejatuhan khilafah. Belah kanan tu adalah Sultan Abdul Hamid II ketika dia didatangi oleh Theodore Herzl. Dan kata-kata dia, sungguhnya aku tidak sanggup untuk melepaskan walaupun sejengkal tanah ini, Palestin. Kerana ia bukan milikku tetapi milik rakyatku yang telah berjuang dengan darah mereka untuk mempertahankannya. Jadi akhirnya pada 3 Mac 1924, sistem pemerintahan khilafah secara rasmi telah dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk di Turki. Kalau kita tengok, Mustafa Kemal Atatürk ni bukanlah satu-satunya faktor kejatuhan khilafah. Dan dia adalah hanya penggunting benang yang terakhir, bukan benang, ribbon. Penggunting ribbon terakhir untuk kejatuhan khilafah tu. Tapi hakikatnya kejatuhan tu adalah datang daripada masyarakat sendiri. Daripada Tanzimat, daripada Young Turks, daripada Ittihad Wataroki, dan banyaklah faktor-faktor dia daripada kelemahan pimpinan khilafah Uthmaniyah sendiri, dan ditambah lagi dengan Yahudi, Theodore Herzl dan sebagainya, tekanan-tekanan daripada situ, dan akhirnya jatuh juga khilafah Uthmaniyah. Jadi ni slide saya yang terakhir lah. Apa umat Islam perlu buat? Apa umat Islam perlu buat? Jadi perkara pertama ataupun saya ada gariskan 6 poin yang penting. Tanam kefahaman. Yang pertama adalah tanam kefahaman Islam yang sahih dalam diri. Akhirnya kita kena rasa bahawa kita dah rasa umat Islam dah ditindas dan sebagainya, kita dah tak ada kuasa lagi. Kita tak boleh dah terus terburu-buru. Terus kita pergi kita pergi daftar parti politik dan aku nak tegakkan Islam macam ni kan. Tapi kefahaman Islam kita sendiri dah sahih ke belum? Kita faham tak Islam seperti mana yang Al-Quran faham? Dan kita faham tak Islam seperti mana yang Nabi Muhammad SAW dan sahabat faham? Kalau kita nak faham Islam yang macam mana Nabi Muhammad SAW, kita kena buat macam Nabi Muhammad. Nabi berdakwah. Nabi bukan duduk sesaja study and lepas tu buat tak tahu keadaan sekeliling. Tak seperti itu. Itu adalah kefahaman Islam sahih. Dia termasuklah juga ibadah yang sahih dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kuatkan kepribadian Muslim seperti para pejuang Islam terdahulu. So kepribadian Muslim ni, di samping kita faham, kita tanam kefahaman, dan kefahaman ni satu benda. Maksud kefahaman ni adalah pemikiran Islam yang sahih. Kita faham
melayu Al-Quran, hadis, and perbincangan ulama dan sebagainya, ijma' dan sebagainya, hadis. Dari situ kita dapat kefahaman Islam saya. Tapi satu part yang paling penting juga adalah kepribadian Muslim. Itu adalah apa amalan kita. Gambaran luar yang orang lain nampak, orang luar nampak. Kita ni tunjukkan kepribadian Muslim yang sebenar ke tak. Kedua, dari sudut mulut kita sebut benda yang bermanfaat ke, ataupun kita sebut benda-benda buruk ke, dan sebagainya lah. Kepribadian Muslim tu hendaklah seperti para pejuang Islam terdahulu. Jadi kita kena tengok kisah-kisah para sahabat. Kita kena lihat kembali apa rahsia diorang ni. Apa rahsia kekuatan para sahabat ni? Kalau nak kata para sahabat ni dia boleh je nak all out buat bisnes. Para sahabat ni dia boleh je nak all out belajar kan, pergi sana sini. Tapi apa yang para sahabat buat? Kan? Ada yang sahabat ada sahabat yang tak sihat sangat pun tetap pergi perang dan sebagainya. Maksudnya kita lihat kat situ para sahabat ni dia all out untuk kepentingan umat Islam itu sendiri. All out untuk bangkitkan kembali khilafah Uthmaniyah, khilafah Islamiyah itu sendiri, kekuasaan Islam itu sendiri. Itulah kepribadian para pejuang Islam terdahulu. Kalau kita tengok para sahabat ni, kita bayangkan jadual hidup para sahabat ni dalam setahun. Kita bayangkan takwim kita lah, takwim kehidupan kita dalam setahun. Dan biasa kita tengok jadual kita ni dalam setahun, okay, kita nak cuti bila? Okay, hari cuti mesti dah ada hari-hari yang kita nak cuti. Akhir tahun kita nak cuti panjang. Lepas tu kita buat apa? Cari hiburan dan sebagainya. Tapi para sahabat ni, dia pun jadual ni boleh dikatakan setiap tahun tu ada perang-perang yang dia join. Ataupun Nabi Muhammad SAW sendiri yang ajak untuk pergi berperang. Cuba bayang nak pergi berperang ni bukan senang. Pergi berperang ni perlukan suatu persediaan satu, mental pun kena kuat. Sebab apa? Sebab kita nak pergi perang ni, kita nak berhadapan dengan pedang. Pedang ni nampak depan mata, libas, pecah kepala, terpotong tangan, terpancung kepala. Kita boleh bayang tak keadaan geri tu? Contohnya 3 bulan lagi nak pergi perang, kita bayang keadaan ngeri macam tu yang akan berlaku. Jadi kita boleh bayang mindset para sahabat ni dah tak ada dah. Dunia ni duit daripada milioner ke jutawan ke, duit daripada bisnes ke, kebun ke, dah tak ada nilai dah. Sebab 3 bulan lagi dia akan pergi perang. Dan kalau dia syahid, insya-Allah alhamdulillah dapat. Kalau dia tak syahid, dia akan terus berjuang untuk syahid. Ataupun untuk menang. Dan sama ada syahid ataupun menang. Itu adalah minda mindset para sahabat. Cuba bayang kan, contohlah dalam sebulan tu ada 4 kali perang. So setiap 3 bulan ada satu perang. 12 bagi 3, 12 bagi 4. So setiap 3 bulan ada perang, setiap 4 bulan ada perang, ataupun setahun sekali ada perang. Bulan 6 ada perang. Contoh kita sekarang ni bulan Mac, bulan 3. Okay, 3 bulan lagi ada perang. Apa kita nak buat? Kita pun dah tak sedia kan. Kita tak ada apa-apa. Tapi sahabat ni dah nampak dah. Sahabat ni nak cari unta paling mahal pun. Kita bayang kalau sekarang ni kereta Ferrari lah kan. Ataupun kereta Porsche ke, Bugatti ke, Tesla tak cukup mahal lah. Yang mahal lah. Kita bayang itu paling mahal. Tapi sahabat ni, boleh je sahabat ni dia nak dapatkan benda tu, tapi benda tu tak bermakna dah. Sebab jadual hidup dia tu dah jadual pejuang. Jadual menuju kematian, menuju syahid. Jadi apa maknanya pada kekayaan dan sebagainya? Itu adalah kepribadian para sahabat ataupun pejuang Islam terdahulu lah. Kemudian membuat bacaan dan kajian terhadap ideologi luar dan pemikiran menyeluruh. Ini sangat penting lah, sebab kita ni umat Islam ni kita tak kurang pada amal-amal dakwah kita. Mungkin ada kurang lah satu part amal dakwah kita kurang sikit, tapi amal dakwah yang sebenar juga adalah kita membuat kajian
membuat bacaan kajian terhadap ideologi luar dan pemikiran menyeleweng. Sebab dakwah ni dia bukan sekadar kita menyampaikan Islam semata-mata, tapi dia juga adalah kita mengenal jahiliah itu sendiri. Dan kita tahu apa faktor-faktor yang Yahudi boleh masuk, apa faktor-faktor yang boleh diambil kesempatan oleh musuh-musuh Islam. Jadi kita ni bukan buat dakwah buta tuli. Kita ni bukan buat dakwah yang suka hati kita je. Kita nak cakap apa yang kita tahu, kita nak sebut apa yang kita tahu, semua benda kita boleh sebut. Bukan macam tu, dia bukan betul tuli. Sahabat pun Rasulullah SAW pernah menghantar seorang sahabat ni untuk pergi menyelinap dalam dalam kemah musuh Islam. Dan dalam kemah tentera musuh Islam ketika itulah. Sebab apa? Untuk membuat bacaan, kajian untuk mengenal apa kelemahan diorang ni kan, yang umat Islam, yang tentera Islam boleh ambil kesempatan. Jadi dakwah ni kita bukan buat betul-tuli kan, tapi kita ada bacaan. Macam contoh kat Malaysia ni, kalaulah kita hanya berpada dengan amal dakwah kita buat, cukuplah aku buat dakwah cukup. Tapi rupanya kenapa dakwah tu tak boleh sampai dekat masyarakat, ataupun apa masyarakat tak sambut dakwah kita kan? Rupa-rupanya ada faktor lain. Apa faktor dia? Masyarakat ni dia faham ideologi yang salah. Dia ada pemikiran menyeleweng. Dia faham liberalism. Dia faham equality, persamaan, sama rata. Mungkin dakwah yang kita sampai tu dia faham. Tapi rupanya dia tak boleh nak naik satu tahap. Sebab apa? Sebab kefahaman dia pada ideologi luar tu kan, dan pemikiran menyeleweng tu kan, masih ada kat dia orang. So bila kita buat dakwah ni, kita bukan sekadar memberi apa, kita bukan sekadar kita menceritakan tentang perkara yang bagus, yang baik, tapi kita juga kena melondehkan kan, ayat dia melondehkan ideologi luar ni, melondehkan perancangan-perancangan barat kan. Sebab di situlah mainan diorang, ataupun di situlah yang membuatkan umat Islam ni tak boleh selangkah ke hadapan. Umat Islam ni tak boleh seperti sahabat kan. Seperti sahabat ni dah boleh selangkah ke hadapan, maksudnya apa? Sahabat ni bukan sekadar ibadah saja, dia boleh selangkah ke hadapan, iaitu jihad kan. Ke depan lagi kita boleh lawan musuh. Tapi kita sekarang ni mungkin sampai tahap cukuplah ibadah kita pun itu pun boleh kata ibadah, tapi ibadah pun tak lengkap. Itu maksud saya sebelum, macam saya sebut sebelum ni, selesa dengan keadaan semasa. Jadi umat Islam apa yang perlu buat? Buat bacaan, kajian terhadap ideologi luar. Dan Sultan Abdul Hamid II ni, dia sangat memahami ideologi ni ataupun konspirasi yang berlaku kat dalam Osmaniyah ni. Yang kalau saya tengok dalam diary Sultan Abdul Hamid ni, dia ada sebut Osmaniyah ni atau Khalifah ni, negara ni ada negara dalam negara. Maksudnya ada kuasa dalam kuasa. Contoh Khilafah Osmaniyah ni, ada kuasa di sebalik Osmaniyah ni. Sebenarnya ada kuasa yang pegang dia. Siapa dia? Antara dia Yahudi. Dan dalam Khilafah Osmaniyah kita rasa cukup bagus lah, tapi sebenarnya yang pegang orang dalam tu, dan orang yang memberi kesan kat dalam tu siapa? Orang Yahudi yang pegang. Negara dalam negara. Itu Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid II disebut dalam diary dia lah. Masa Sultan Abdul Hamid II dia dah baca dah. Dia ada bacaan dah terhadap situasi ketika itu. Dan kalaulah dia tak ada bacaan ni, dah lama dah dia benarkan je. Dia bagi Theodore Herzl tanah kan, tak kisah pun. Tapi dia ada bacaan. Jadi seterusnya, yang keempat adalah bersedia berkorban dan bergabung dalam tenaga umat Islam. Ini sangatlah perlu kita fikirkan, kerana bila umat Islam ni dia tak bersedia berkorban, dia tak akan dapat apa yang dia nak, ataupun yang Islam nak. Dan jika dia sendiri tak bergabung dalam tenaga umat Islam, dia sendiri duduk bersendirian, dia sendiri tak nak terlibat dalam jemaah ataupun terlibat dalam pasukan umat Islam. Jadi dia hanyalah
contoh dia hanyalah batu-bata yang terbiar dekat jalan. Dan kalau kita tengok, saya bagi analogi batu-batu ni, contoh batu-batu yang berkualiti batu-batu kualiti ni, batu-bata kalau dia berterabur kat tepi jalan, dia berguna tak? Dia takkan berguna. Tapi kalau kita susun, jadikan sebagai dinding, kita buat dinding pakai batu-batu yang kualiti ni, kita susun, berguna tak? Bergunalah. Sebab dia boleh menutup satu pandangan ataupun dia boleh jadikan satu bangunan. Maksudnya itu yang kita nak daripada umat Islam ni. Kita tak nak ada orang ni sendiri, baik sendiri-sendiri. Kalau baik sendiri-sendiri, kita dah lama Rasulullah dan para sahabat buat macam tu. Tapi tak. Sahabat Rasulullah ni dikumpulkan, sahabat-sahabat ni disusun. Sahabat ni jaga bukit dalam perang Uhud. Sahabat ni duduk belah hadapan. Sahabat ni susun dalam medan perang tu, Rasulullah susun. Sahabat ni jaga kat belah belakang. Itu baru dekat dalam medan perang, belum lagi kat luar medan perang. Rasulullah susun. Sahabat ni pergi berdakwah dekat sekian tempat dan sebagainya. Jadi kita kena bersama dalam jemaah ataupun bersama dalam tenaga umat Islam ni supaya kita ada komuniti, kita ada kita ada komuniti ataupun kita ada sahabat-sahabat yang saling mengingatkan kita. Jadi kalau kita hidup sendirian ni, siapa ingatkan kita? Bolehlah nak tengok YouTube kan. Bila free tengok YouTube, bila dah boring tengok cerita apa, tengok YouTube. Itu pun YouTube tu kalau tak sekirah sikit dah bosan. Adakah kita harapkan kat YouTube untuk ingatkan diri kita? Tak. Sebenarnya bila kita nak buka YouTube tu pun kita sendiri yang pilih. Kita sendiri yang pilih untuk kita dengar kan. Tapi ada masa kita tak buka pun YouTube, tak buka pun tak sekirah apa. Jadi kalau bila hidup sebagai seorang-seorang ni yang tak bersama dengan jemaah ni, dia akan mudah hanyut. Istilah saya mudah hanyut lah. Sebab apa? Sebab dia tak ada kawan yang bantu tegur dia, tak ada kawan yang boleh ajak dia kepada kebaikan dan sebagainya lah. Jadi kedua terakhir adalah mula memikirkan tentang kuasa. Dan mungkin kalau sebelum ni kita rasa cukuplah kita beribadah seorang, kita buat kerja, kita besarkan anak-anak ke, kita besarkan keluarga, kita kejar gaji tertinggi dalam kerja dan sebagainya. Kita rasa cukuplah macam tu dalam hidup kita. Tapi umat Islam melalui sekarang perlu mula memikirkan tentang kuasa umat Islam itu sendiri. Kita tak nak setiap tahun yang berlalu kita bincang tentang Khalifah Utsmaniyah, kita bincang fakta kan, ulang balik fakta yang tahun lepas, ulang balik fakta yang sama. Tak nak. Kita dah kena ada satu strategi, kita dah kena fikirkan tentang macam mana nak kembalikan kuasa ni, macam mana nak kembalikan khilafah ni kembali. Dan fikir tentang politik, tentang hubungan antarabangsa, macam mana umat Islam ni boleh tertindas sebegini. Macam mana, sebab tu saya kata kena buat bacaan, kajian ideologi luar. Semua itu adalah tentang kuasa dan sebagainya. Yang terakhir adalah memilih pemimpin yang mengangkat kedaulatan Islam. Ini sebagai seorang Muslim, kalaulah kita tak terpilih sebagai pemimpin, apa yang kita perlu buat? Kita hendaklah memilih pemimpin yang mengangkat kedaulatan Islam. Itu adalah pilihan yang terakhir lah yang kita boleh buat. Kita pilih pemimpin yang mengangkat kedaulatan Islam. Kalaulah diri kita sendiri tak boleh jadi pemimpin. Itulah antara saranan saya lah, ataupun peringatan saya untuk diri saya sendiri, yang utama ni, dan tuan-tuan dan puan-puan lah. Jadi saya tutup dengan habis jam setengah. Saya tutup dengan hari kejatuhan khilafah dengan kita baca sikit daripada poster ni. Banyak surat-surat sampai kepadaku, sama ada dari Morocco, Jawa, Mesir, Syria, Iraq dan negara kamu, Palestin. Penulis ini mencadangkan supaya diadakan satu perhimpunan besar Islam atau melantik seorang khalifah atau perkara yang seumpama dengannya. Namun seperti biasa aku akan menjawab, kita wajib memulakan usaha ini dari bawah. La budda an nu'assisa minat-tah. Kita perlu mentarbiah individu. La budda an nurabbiyal fard. Apalah gunanya mengadakan perhimpunan yang mengumpulkan angka-angka orang-orang yang lemah, yang tidak mempunyai keinginan tersendiri dan tidak mampu melaksanakan apa-apa keputusan atau resolusi.
apa faedah ayat itu semua? Adakah kamu mahu kami mengumpulkan angka-angka kosong? Kan? Dalam bahasa Arab dia sebut aturidu an najma asfara. Kan? Syekh ni Syekh Syakir Hasan dia sebut dia adalah bekas menteri ataupun dia adalah antara pimpinan tertinggi lah kat dalam khilafah ketika itu. Bila khilafah jatuh, dia bekas lah, bekas. So ini peringatan dia. Adakah kau nak kumpulkan angka kosong? Angka kosong ni apa? Khilafah dah jatuh, tapi nilai umat Islam dah zero dah. Jadi takkan kita nak kumpulkan 000 ni? Jadi tak ada nilai. Jadi kita kena ada bina kembali umat Islam ni secara faridi, secara peribadi, kumpulkan walaupun 0.001. Kumpulkan, kita bina balik 111 0.001 ni sehinggalah kita tak ada angka kekosong ni. Dan kemudian barulah logik ataupun barulah kita ada kekuatan untuk lantik khalifah ataupun membina khilafah itu sendiri. Jadi dia tak boleh datang dengan tiba-tiba. Khilafah jatuh, okay, kita meeting, lantik seorang khalifah. Jadi benda tu akan jadi sama balik. And sebab siapa? Sebab apa? Sebab orang kafir dah kuasai, orang Yahudi dah kuasai. Jadi kita tak nak buat apa. So, wallahualam, itu sajalah perkongsian saya pada malam ini. Saya serahkan kepada moderator ataupun MC. Okay. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Izzat kerana penyampaian yang penuh banyak isi-isi yang menarik yang boleh kita jadikan, kita sendiri boleh jadikan pengajaran dan iktibar. Macam contohnya apa yang Ustaz katakan tadi kan, tanzimat yang turuk ijtihad wa taraki, banyak daripada rancangan ataupun ideologi barat ni yang menyebabkan kejatuhannya Khalifah Uthmaniyah. Jadinya nak dikatakan yang orang bukan Islam ataupun orang-orang barat ni, mereka tahu bahawasanya untuk menyerang umat Islam ni tak boleh secara berdepan-depan sebab mereka tahu mereka akan kalah. Jadi apa yang mereka buat adalah dia serang secara halus. Dia serang daripada aspek pendidikan. Maksudnya dari segi pendidikan tu pendidikan sekular contohnya. Dari segi pakaian, yang tidak Ahmad Izzat tadi bentangkan berkaitan dengan perbankan dan juga pentadbiran sendirilah. Bila mana semua aspek-aspek ni dikuasai oleh orang-orang bukan Islam ataupun orang Yahudi, maka akan mudah terjatuhnya satu khalifah, satu orang kata umat Islam lah, akan terjatuhnya satu empire umat Islam walaupun kita nampak sebagai kukuh. Macam tu jugalah kita boleh ambil iktibar dengan keadaan kita pada zaman ini. Jadinya begitu juga kalau kita pernah dengar guna belajar seni ada sebagai tujuan untuk kita mempelajari dan beriktibar dan kita merancang macam mana untuk kita tidak jadi supaya tidak berlaku lagi pada masa akan datang. Jadi itu juga yang kita perlu sekarang, macam mana kita nak pastikan apa yang berlaku pada masa lalu tidak akan berlaku lagi pada masa akan datang. Okey, insya-Allah. Sekian. Sebelum itu saya bukalah para peserta. Adakah ada sebarang soalan daripada para peserta untuk ditanyakan berkaitan dengan tajuk yang dibentangkan? Saya bukalah 5 minit sebelum kita menutup. Kalau tak boleh buka mic, boleh je melalui chat ataupun sebagainya lah. InsyaAllah. Tapi sebelum tu mungkin daripada saya lah sendiri ada satu soalan lah sebenarnya kepada Ustaz. Kami sebagai pelajar luar negara, lebih utamanya di Jepun, ya,
apa yang patutnya kami buat ataupun yang perlu kami siapkan. Kami ini sumbangan kepada pembangunan umat Islam ataupun menyokong apa yang perjuangan umat Islam ini, insyaAllah. Okay. Tadi macam putus-putus juga tapi Ana faham lah. Soalan dia apa ya, sebagai student lah, apa yang boleh buat kan. Okay. Cadangan saya ataupun saya sarankan untuk sebagai student ni kita kena bersungguh-sungguh dalam apa yang kita buat lah. Dan antaranya adalah pembelajaran dan pendalaman kefahaman Islam tu kena buat sesungguh. Kita kena buat semua benda. Dan kita kena kenal potensi diri kita sendiri. Sebab apa yang kita boleh bantu umat Islam ni, apa yang kita boleh perbaiki ataupun kita boleh menyumbang kepada umat Islam. Jadi kita tak boleh nak tiba-tiba menyumbang. Dan kita kena ada sesuatu yang kita rasa potensi yang ada dalam diri kita. Contohnya macam kalau kita tak ada duit, boleh kita menyumbang duit? Tak boleh. Jadi kita kena kenal potensi. Kalau kita minat buat media ke, kita minat design, kita minat buat video ke, TikTok ke apa dan sebagainya, dan kita kena kenal potensi tu dan kita asah potensi tu biar dia membawa kepada kebaikan Islam, umat Islam itu sendiri. Jadi sebagai student kita kena mula fikirkan tentang umat Islam. Kita kena mula membaca tentang sejarah peradaban, kita kena mula menambah pengetahuan tentang ideologi dan sebagainya lah. Maksudnya kita bukan terhad pada pembelajaran kita sahaja kan. Mungkin saya rasa saya pernah juga zaman belajar, kita rasa selesa dah kita belajar sendiri dan tiap-tiap malam ulang kaji pelajaran. Kalau tak ulang pun kita cari hiburan dan sebagainya, and hedonism dan sebagainya. Tapi adakah kita muhasabah balik? Adakah itu kehidupan para sahabat? Adakah itu kehidupan yang Rasulullah nak? Dan kalau Rasulullah ada zaman kita, dia redha tak? Ataupun disuka tak apa yang kita buat sekarang ni? Dengan usaha kita yang dah lah belajar saja kan? Lepas tu tak ada buat benda lain. Lepas tu cari hiburan pula tu. Jadi sangat jauh sebenarnya kehidupan kita sendiri ni sebagai seorang pelajar ni dengan tuntutan yang sepatutnya sebagai seorang Muslim yang memahami bahawa Islam ni sepatutnya memimpin dunia, kan? Bukan Islam yang kita faham ni adalah Islam sekadar ibadah sahaja. Jadi kita kena sebagai potensi, apa yang kita boleh buat sebagai student, apa yang boleh kita buat adalah pertama, kenal potensi. Kedua, kuatkan kefahaman Islam. Ketiga, membuat bacaan tentang ideologi luar dan strategi musuh Islam. Dan keempat, bersama dengan jemaah ataupun bersama dengan kumpulan umat Islam supaya diri kita ni sentiasa dikelilingi oleh orang-orang yang baik, dikelilingi oleh orang-orang yang mampu, yang boleh menegur kita bila kita dah tersasar, dan bila kita tersalah pilih hiburan. Kita kena ada orang yang di sekeliling kita yang boleh tegur, yang boleh ingatkan kita setiap minggu, yang boleh ingatkan kita setiap hari ke, setiap bulan ke. Dan kita kena ada komuniti tu. Dan sebab kalau kita tak ada komuniti tu, kan, saya faham kalau student ni dia susah sikit kan. Dia lagi kalau saya duduk kat Mesir ni dekat-dekat sikit. Kalau yang kat Jepun ni mungkin student dia kan, dia jauh-jauh. Kan. Jadi benda tu main faktor juga. Jadi kita kena ada satu komuniti yang walaupun jauh tapi kita rasa dekat di hati kan. Orang biasa sebut kan, jauh di mata dekat di hati. Benda tu boleh je dalam zaman dunia yang maya ni, tak ada masalah benda tu. Tapi seeloknya kita kena jumpa lah and berkumpul depan-depan kan, secara fizikal, muhasabah kembali kan, ikut usrah kan, ikut jemaah. Ikut jemaah ni bukan kita fikir ikut jemaah ni nak buat apa ni kan. Kita ikut jemaah ni untuk faham balik Islam. Kita bukan nak faham
jemaah ni apa, jemaah ni politik ni sana sini. Kan kita nak faham Islam sebalik. Wallah alam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Daripada peserta lain ada sebarang pertanyaan untuk dia juga kepada Ustaz sebelum kita mengakhiri kita punya majlis. Okey, kalau tak ada, insya-Allah sampai di sinilah kita punya program pada malam ini. Sebelum tu, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz kerana sudi meluangkan masa untuk menghadiri dan menyampaikan ceramah pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudi hadir pada malam ini untuk sama-sama menjayakan program kita pada malam ini. InsyaAllah program seperti ini akan dijalankan lagi pada masa akan datang dan diharapkan agar supaya lebih ramai lagi lah yang akan menyertai program-program seperti ini. Seperti yang Ustaz sendiri cakap, kita perlukan komuniti yang sentiasa menegur kita bila kita tersasar. Lebih-lebih lagi bila kita digelar sebagai student di Jepun lah. InsyaAllah. Sebelum itu saya nak mention yang ada link untuk borang feedback dan minta tolonglah kepada semua peserta yang berkelapangan untuk mengisi, insya-Allah. Aku qali hadza, kita dengan itu baiklah program kita pada malam ini dan saya akhiri kita punya program pada malam ini dengan tasbih kafrah dan surah Al-As. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama. Arigatou gozaimashita. Baik. Apa? Tercinta dan maksud lelaki bukan dari kata untuk asing, bukan dari kepala untuk